Hai, Assalamualaikum, bersama saya Mr. Ashraf di channel eTuition. Terima kasih kepada anda semua kerana masih menonton video pembelajaran bersama saya. Macam biasa, hari ini kita sambung topik sebelum ini, iaitu chapter ataupun bab yang ke-12. Hari ini saya akan mengajar mengenai jadual kekerapan, jadual kekerapan ataupun frequency table, bagi data terkumpul ataupun group data. Sebelum ini kita dah belajar tentang group data, data tak terkumpul. Hari ini kita akan belajar tentang data terkumpul, serta menentukan kelas mode. Kita akan ada dua benda. Satu kelas mode atau mode kelas, yang kedua kita ada min. Sebelum ini kita dah belajar tentang min, tapi min untuk data terkumpul sedikit berbeza berbanding dengan ungroup data ataupun data tak terkumpul. Baiklah. Saya harap anda semua dekat rumah yang belajar dah biasa dengan terma-terma seperti data terkumpul. Data terkumpul ataupun grup data adalah sesuatu data yang disusun mengikut selang kelas. Maksudnya data-data tu kita susun mengikut kelas-kelas interval yang telah kita tetapkan. Seterusnya kita ada juga kelas interval. Apa pula itu kelas interval? Kelas interval tu adalah sesuatu data atau satu kumpulan yang mana dia ada kita susun mengikut range ataupun mengikut julat-julat tertentu. Julat, kita tahu julat, contohnya kita ada contohnya 0 hingga 10, itu adalah range. Untuk selang kelas ataupun kelas interval, contohnya kita ada 0 hingga 10 dan kita ada 11 hingga 20 dan kita sambung 21 hingga 30. Ini adalah selang kelas ataupun kelas interval. Data terkumpul akan disusun mengikut selang kelas yang kita dah tetapkan. Baiklah, seperti yang saya beritahu tadi, ini adalah sebuah data terkumpul, group data. Soalannya adalah ada data menunjukkan gaji dalam ringgit Malaysia RM bagi 30 orang pekerja dalam sebuah syarikat. Ini adalah data gaji yang diberikan, ada semua 30. Kalau kita bilang ada 30 gaji bagi 30 orang pekerja. Soalannya, lengkapkan data tersebut dalam jadual kekerapan. Kalau nak tahu, ini adalah jadual kekerapan. Ini adalah gaji dan ini adalah tally. Tally ni adalah macam mana kita nak kira data ni, kita guna tally. Seterusnya kita ada kekerapan. Kekerapan ni bergantung berapa tally yang kita kira. Ini adalah seperti yang saya terangkan tadi, ini adalah kelas interval ataupun kelas interval. Alright, berserta julat lah. Julat antara 2500 hingga 2999. Kita nak lengkapkan data tersebut dalam jadual kekerapan. Kita tandakan, contohnya 3200. 3200 dia dalam julat yang kedua, yang ini. Kita tanda 1. Alright, dan 3800 berada dekat sini. 3900 dekat sini juga. 2600 ada kat sini. 4300 4300 kat sini. 4500 4500 hati-hati dekat the last range. Dan kita ada 2800 yang kat sini. 4450 4450
And then kita ada 4,600. Okay, dan 3,600 dekat sini. Alright, so kita finish yang the first row. And then kita pergi yang seterusnya 2,800. Okay, 2,800. And then 4,700. Okay, 4,700. 3,350. Alright, dan 3,600 dekat sini. So kat sini dah ada 4. Dan 3,850. 3,850, 1, 2, 3, 4. So yang kelima biasanya kita akan potong menandakan dia dah 5. Alright. Dan seterusnya 3,100. 3,100. Alright. Dan 4,900. Okay, 4,100. 3,650. Alright. Kita mulakan yang baru. Okay. Dan seterusnya 2,550. Ini dah 4. Dan 4,100. Okey, ini juga. Alright. Dan 3,300. Okey, 4,000. 4,000. 1, 2, 3, 4. Dan 5. Alright. 4,750. 1, 2, 3, 4. 5. Alright, dan seterusnya 2,700. 2,700, 5. Okey, 3,700. Okey, 3,700 dekat sini. Alright. 4,950. Okey. 2,950. Okey, kat sini. 3,100. Okey. Dan yang terakhir 3,950. Okey, kat sini. Alright, now kita kira. Okey, kekerapan. So kat sini ada 5. Ini adalah 6. So ini ada 5 sahaja. Alright. So yang ini 5, 6, 7, 8. Okey, ini ada 5. Okey, ini ada 6. So anda kena tahu macam mana untuk nak masukkan untuk mencari berapakah kekerapan yang ada berdasarkan kelas interval yang dia dah bagi. Okey, so kita kena hati-hati setiap kali kita nak masukkan dalam table dalam jadual berfrekuensi ni ataupun jadual kekerapan ni, kita kena menggunakan kaedah tally. Okey, make sure kita punya data betul dan dia berada dekat kelas interval yang mana. So kat sini kita ada 6585 6. So kita boleh jawab soalan yang seterusnya, iaitu cari bilangan pekerja yang bergaji sekurang-kurangnya RM3,500. So maksudnya sekurang-kurangnya gajinya 3,500. So yang inilah kan. So jawapannya adalah 8 tambah 5 tambah juga dengan 6. So 8 tambah 5 13. 13 tambah dengan 6 19. So 19 orang. Okey, so ini so make sure yang table ataupun yang jadual ini kita kena betul, baru kita boleh jawab. Okey, bagi soalan yang seterusnya. So kita boleh tahu macam mana untuk kita analisis data yang diberikan. Okey guys, tadi kita dah belajar macam mana untuk kita nak nak kumpul data, nak buat jadual kekerapan dan seterusnya. Kita dah belajar macam mana untuk menganalisis data dengan soalan-soalan yang ditanyakan. Dan sekarang kita perlu tahu apa itu kelas mode. Okey, soalan akan tanya apa itu kelas mode bagi jadual kekerapan tersebut dan apa itu mean bagi jadual kekerapan tersebut, dan kita kena faham apa itu kelas mode. So kelas mode adalah selang kelas ataupun kelas interval. Okey, so kelas interval, okey, yang kita dah belajar tadi, kelas interval kan, selang kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi. So anda kena tengok nilai F paling tinggi, nilai kekerapan, nilai frekuensi yang paling tinggi. So itu adalah kelas mode. Alright. Seterusnya kita perlu juga tahu apa itu mean. Alright.
So mean bagi data terkumpul dia ada dia punya rumus. So rumusnya adalah summation of fx bahagi dengan summation of f. So apa itu summation? Summation tu anda kena tambah jumlah darab antara f. F ini adalah frekuensi. So ini adalah frekuensi. Dalam bahasa Melayunya adalah kekerapan. Nilai kekerapan didarabkan dengan nilai x. So nilai x ini adalah midpoint. So midpoint dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu adalah titik tengah, ataupun kita panggil x. Macam mana nak kira midpoint? So untuk dapatkan midpoint titik tengah x adalah had bawah tambah dengan had tinggi bahagi dengan 2. Yang had bawah had tinggi ni yang mana? Kita tengok kelas interval. Contohnya tadi kita ada kelas interval 2500 sehingga 2999 kan? Right. So 2500 ni adalah yang bawah, had bawah. Yang 2999 ni ada 2999 ini adalah had tinggi. So apa perlu kita buat untuk dapatkan titik tengah? Maksudnya 2500 tambah dengan 2999 dan kita bahagikan dengan 2 dan kita akan dapat nilai titik tengah x. Dan kita darabkan dahulu frekuensi darab dengan titik tengah. Kemudian kita tambah bagi setiap kelas interval dan kemudiannya kita bahagikan dengan semua jumlah frekuensi yang ada. Contohnya macam kes yang tadi ada 30 pekerja, so maksudnya total frekuensi adalah 30. So bahagikan dengan 30. Right. Baiklah, sekarang kita akan cuba menjawab soalan berkaitan kelas mode dan juga mean. So soalannya adalah jadual kekerapan menunjukkan ketinggian atlet badminton sekolah. So tentukan kelas mode dan cari mean bagi ketinggian atlet di sekolah, atlet badminton di sekolah itu. Alright. So kat sini dia bagi satu jadual kekerapan. So ini adalah selang kelas tadi, kelas interval dia punya kelas interval yang diberikan 161 hingga 165. Kekerapannya ada 1 dan seterusnya 3, 6, 8 dan 2. So soalan pertama dia akan tanya kelas mode. So untuk dapatkan kelas mode, apa yang kita tahu? Kelas mode adalah kelas interval yang ada frekuensi, yang ada kekerapan paling tinggi. Saya dah terangkan tadi. So kelas interval yang ada kekerapan paling tinggi. So yang paling tinggi adalah kekerapan 8. So kelas mode-nya kelas mode-nya adalah this one. So jawapannya adalah 176 hingga 180 cm. So kelas mode yang ini. Alright. So kita pergi kepada soalan. Ini dah siap. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Cari mean bagi ketinggian atlet badminton. Atlet badminton di sekolah itu. Alright. So seperti yang saya beritahu tadi, untuk dapatkan mean, formulanya adalah summation of fx divide dengan summation of f. Alright. So sebab saya nak guna kat kawasan ni, so saya terpaksa padam. Alright. So saya tulis rumusnya di sini. Untuk dapatkan mean adalah fx divide by f. So apa itu f? So f nya adalah kekerapan. So f kita dah ada. Yang kita tak ada adalah x. So apa itu x? So masih ingat x itu adalah titik tengah. So kita boleh tambah x dekat sini. Kita dalam
kertas jawapan anda ada boleh extend, okey, boleh draw balik table dan boleh tambah data X. Okey, so X adalah titik tengah. Okey, masih ingat macam mana untuk dapatkan titik tengah? So titik tengah okey adalah had bawah tambah dengan had tinggi, okey, bahagikan dengan 2. Ini adalah titik tengah ataupun X. Alright. So had bawah dia 161, okey, tambah dengan 165 bahagikan dengan 2. So just gunakan kalkulator. Okey, so 161, okey, 161 tambah 165, okey, bagikan dengan 2, anda akan dapat 163. Alright. So 163, so yang ini anda akan dapat 166 tambah 170, kemudiannya dibagikan dengan 2, anda akan dapat 168. Okey, so ini kalau kita biasa buat latihan, so ini anda akan tahu ini 173, ini 178 dan ini adalah 183. Alright. So ini adalah titik tengah ataupun X. So formulanya adalah summation F darab dengan X. So kita extend lagi kita punya table. So kita tambahkan Fx. Okey. So F darab dengan X. So kat sini 1 darab dengan 163, kita dapat 163. Alright. Dan yang seterusnya 168 darab dengan 3, kita akan dapat 504. 173 darab dengan 6, okey, kita akan dapat 1038. Dan seterusnya, okey, 8 darab dengan 178, kita akan dapat 1424. Dan yang terakhir 2 darab dengan 183, kita akan dapat 366. So kita dah dapat, okey, nilai bagi Fx. So apa perlu kita buat? Kita perlu tambahkan sahaja. So kita boleh tambah dekat bawah ni, okey. Kita gunakan kalkulator saja. 163 tambahkan dengan 504, okey. Tambahkan dengan 1038 tambah 1424 tambahkan dengan 366. So kita dapat 3495. Alright. So kita akan dapat Fx. So yang terakhir kita kena tahu berapa summation of F. So yang F yang ini, okey, kita kena jumlahkan dia. 1 tambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 2, kita dapat 20. Alright. So kita masukkan sahaja dalam rumus mean. Okay, mean adalah summation of Fx, okay, divided by, bagikan dengan F. Alright. So jumlah Fx kita ada 3495. So 3495, okey, bahagikan dengan F. Ini adalah F. So ini Fx. Alright. So bagikan dengan 20. So 3495 bagikan dengan 20, kita akan dapat 174.45 cm. 174.75 cm. So ini adalah mean, okey, bagi ketinggian atlet badminton di sekolah. So kita dah tahu macam mana cara untuk menentukan kelas mode. Okey, kelas mode adalah, okey, jawapan tadi adalah 176 hingga 180. Dan untuk mencari mean kita gunakan formula. Okey, kita kena ingat formula bagi data terkumpul. Okey, summation of Fx bahagi dengan summation of
F. Okey, kekerapan. Okey guys, saya rasa itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. So tadi kita dah belajar macam mana untuk mengumpul, kemudian kita untuk membina jadual kekerapan dan seterusnya untuk mentafsir atau menganalisis kita punya jadual kekerapan tersebut. Kita juga telah tahu macam mana untuk mencari kelas mod, iaitu kelas interval yang mempunyai kekerapan tertinggi, dan juga untuk mencari mean, okey, menggunakan rumus yang telah kita pelajari. Okey, so saya rasa itu sahaja untuk video pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe kita punya channel eTuition. Jangan lupa untuk like, share dan juga komen. Okey, jika ada sebarang pertanyaan boleh tanya dekat bawah. Okey, saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.